Jadi tanpa menghilangkan masa, saya serahkan tawaran kepada Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada segala yang itu boleh kalau ada saja. Baiklah, alhamdulillah. Rasa macam ratu pula duduk dekat atas ni, Masya Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat di sini. Terdiri ramai daripada kaum wanita, dan sebelum itu saya juga nak ucapkan salam Ramadan, dan saya pasti rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat saya di sini berada dalam keadaan tenang, hopefully insyaAllah, dan juga bersemangat untuk mendengar apa yang ingin saya kongsikan sebenarnya. Bila saya diberi tentang tajuk emosi negatif, nak kena pasti, saya pasti ramai di sini yang dah tahu apa itu emosi negatif. Tapi bagaimana kita nak pastikan kita boleh selesaikan dan faham. Dan sekiranya lah saya tanya Puan yang di depan ni, okay, apa kekuatan Puan? Okey, apa kelemahan Puan? Kelemahan dapat berita yang stick. Okey, Puan pula pakai spek tu Apa kelemahan Puan? Suka sedih. Kekuatan? Kalau semua sahabat-sahabat di sini perasan, bila kita sebut tentang kelemahan, laju je, sak-sak-sui je kita jawab, betul? Apa kelemahan? Saya tak pandai masak. Kekuatan? Perasan tak? Perasan tak Puan? Bila saya tanya tadi kekuatan, apa kekuatan? Dia lambat sikit, dia punya wifi tu nak sampai, lambat sangat. Sama juga dengan Puan di sana. Saya tanya kelemahan, nampak lebih mudah untuk jawab. Itulah sebenarnya kita sebagai manusia. Kita tak sedar bahawa diri kita ni banyak kekuatan, tapi kita hanya fokus kepada kelemahan. Contoh-contoh kelemahan, atau sebab saya cerita pasal kelemahan dulu baru masuk kesedihan. Bila kita fokus dengan kelemahan kita, dan ini yang kita buat rasa emosi sedih. Selalunya wanita, saya ni tak cantik, tak macam dia. Sebenarnya cantik tu subjektif. Saya ni tak handsome, tak macam dia. So handsome tu pun subjektif. Dia melihat mata orang tu kan, bagaimana seseorang itu pasangan melihat. Lepas tu macam selalu yang kita dengar, saya nak kurus tapi tak kurus-kurus. InsyaAllah Ramadan kurus. Ramadan kurus 5 kilo. Lepas tu ayo naik balik berapa? 10 kilo, 15 kilo. Dah hampir, dah sedih. Tapi sebenarnya kan puan-puan dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila kita sebut tentang emosi, kita ni adalah manusia, kan? Manusia, kalau orang putih dia kata kita ni social animal. Tapi tak naklah sebut social animal. Kalau kita translate tu binatang sosial. Dia tak sedap bunyi dia kan. So kita panggil diri kita sebagai kita human being, kita manusia. Dan manusia itu tak lari daripada emosi sekalian. Yang terkini, tadilah dululah saya cerita pasal saya pun beremosi negatif. Kenapa? Saya nak datang sini, saya dah pernah datang dulu, tapi punyalah laju saya bawa, saya termasuk lorong lain. Dia bawa saya pusing dekat Bukit Komunik. Lepas tu saya termasuk jalan lain. Saya dah risau tengok base kata pukul 11. Janji pukul 11 mula. Betul. Dan itu memberikan saya emosi negatif. Apa dia? Saya rasa saya tidak bertanggungjawab. Saya rasa saya tidak hormati masa. Tapi lepas tu saya gelak-gelak.
Relax lah, insyaAllah. Suami saya kuat kami baca Rabbi Yasir Wasiwat Rabbi Tamin Bil Khair. Ulang. Alhamdulillah sempat sampai 10.58. Bila nak parking tadi tanya Cik Sani macam F1. Dan sekiranya saya lambat, dia akan memberikan kesayangan. Tapi itu emosi negatif yang sekejap je. Ni, saya nak cerita. Saya rasa tuan-puan pernah dengar ataupun masih panas lagi. Saya akan keluar di Wanita hari ini, hari Khamis ni, ada jemputan tu sebab saya mohon Cik Sani untuk ubah. Saya memang selalu keluar di Wanita hari ini, topik viral, topik viral memang dipanggil muka ni. So topik viral terkini adalah, jangan sebut kita berpuasa, tetapi tajuk dia ialah orang ketiga. Tahu tak apa orang ketiga? Tajuk ni memang panas sebab kita pun sakit kepala. Kenapa orang ketiga? Ini adalah isu yang selalu kita dengar. Mungkin ada di antara kita yang ada sahabat-sahabat atau mungkin kita alami perkara itu apabila diri kita sebagai wanita, lelaki kat sini tahu kan, sebagai wanita bila kita lalui dan kita punya hati terguris. Apa agaknya perasaan orang itu yang dah berkali-kali lalui? Macam pagi-pagi saya nampak, saya tak mau sebut nama, saya nampak apabila keluar KPI tentang lelaki itu. Lelaki itu yang selalu mencintamu. Okey, nyanyi pula tak sekira Ramadan, minta maaf. Okey, tapi lelaki itu ada KPI. Bermula dari tahun 2019, 2021, 2023, 2024. Dia ada daripada 2019 banyak kali, 6 kali KPI dia. So kita tertanya-tanya, apakah agaknya emosi seorang isteri? Apakah emosi seorang ibu kepada isteri, bapa kepada isteri, dan kita sendiri warganet yang tangan kita laju je keyboard warrior kan? Apa agaknya perasaan kita bila kita dengar kisah ni? Apa agaknya? Geram je. Apa salah Mamat ni? Lagi sedih. Kita berasa emosi-emosi negatif. Geram, sedih, lagi marah, lagi sakit hati, sakit kepala sampai migraine. Kawan saya, ya Allah, dia baca. Agaknya dia terasa begitu sebab dia memang melalui perkara itu. Dia memang sedang lalui. Jadi dia migraine. Zee, aku tak boleh makan Zee. Aku cakap anak kau ada kan besar-besar tu, kau suruh dia masak. Hak ni hak jantai semua Zee. Latih, masak kat dapur. Maggi pun Maggi lah, latih dia orang masak. Ramadan hari tu sakit kepala dia sampai migraine. Memikirkan orang lain. Nampak tak bagaimana emosi negatif ini boleh berjangkit-jangkit. Dalam ramai lagi berapa juta kita kat Malaysia sekarang. Bila dengar kisah satu yang viral ni, kita terus sakit hati, sakit kepala dan kita kesian sebenarnya. Ini semua yang saya jelaskan pada puan-puan, ini semua adalah emosi negatif dan kita semua pasti lalui. Tapi rezeki orang yang dianiaya ni murah. Macam semalam mungkin Dr. Azura tu bercerita tentang syukur. Bersyukurlah kita. Dalam setiap dugaan kita ada, dalam setiap apa yang kita lalui itu, bila sebelah sana kita nampak pelangi, kita nampak bila dah hujan tsunami, nampak kat situ aman, tenang. Itu sebenarnya. Tapi bila kita dalam fasa nak lalui itu tadi yang bila Encik Sani menerangkan tentang bagaimana. Okey, puan okey. Kadang-kadang bila saya bercerita ni dia mungkin trigger ya beberapa orang. Jadi saya minta maaf. Tapi kalau tak okey nanti boleh datang jumpa saya ya. Saya kaunselor. Oh lupa nak perkenalkan diri. Saya ni Dr. Azmawati Mamat Nur, Kepala Dekan sekarang Universiti Melaya, Fakulti Pendidikan. Saya juga merupakan anggota Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi sekiranya saya kaunselor berdaftar dan sekiranya perlukan apa-apa bantuan, sebelum jumpa saya boleh jumpa dengan Encik Sani. Dia boleh bantu sebenarnya ya. Dan sekiranya perlu lagi boleh datang jumpa saya. Tapi sebenarnya saya nak katakan ya, mungkin
mungkin apa yang saya nak ceritakan ini dia terkesan kepada diri kita. Bagaimana emosi kita sebagai manusia nak tanggung, nak lalui. Dan emosi negatif ni kan, puan-puan yang saya hormati, tuan-tuan juga, saya tertinggal tuan-tuan ni kan, minta maaf kan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, emosi negatif ni kalau disimpan dia kan menjadi bara. Hebatnya wanita itu, walaupun diduga KPI suami dia 6 kali dalam beberapa tahun ni, dia masih bertabah dan bersabar. Tetapi akhirnya kecurigaan. Akhirnya beliau juga sedang dalam fasa untuk memohon. Baru file, belum lagi apa-apalah. Cuma di sini, apa yang saya nak sampaikan, sepanjang dia melalui kisah kesedihan yang teramat sangat, ya, kisah orang kata apa yang luka, bukan luka setakat luka potong pisau dah sakit kan. Ini luka yang tak nampak ni kan. Sahabat-sahabat saya semua, saya nak kongsikan sangat sakit, sangat pedih, sangat tak boleh nak gambarkan. Dia boleh, itu yang tadi Encik Sani sebut apa, boleh sampai ada fikiran nak bunuh diri. Tetapi sabarnya wanita itu, adakah kita pun boleh bersabar begitu? Saya tadi dah lambat nak datang sini, lori kat depan saya, ya Allah banyak tanker kat sini geram je. Tengok kenapa kereta depan tu lambat tu, rupanya tanker tu dia kalau nak sedekor, bukan main lagi tayar dia masuk ke sini, badan dia patutlah kereta depan tu. Kalau saya tu mungkin saya tak biasa, saya lalu juga tadi. So Alhamdulillah Allah lindung. So apa yang saya nak ceritakan tadi, sekiranya emosi kita tidak dijaga, kita boleh ada fikiran yang sampai kita rasa nak mati, sampai kita rasa nak bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Di bulan-bulan Ramadan yang mulia ni, di bulan Ramadan yang mulia ni, kita elakkan berfikiran begitu. Tapi tak mudah. Walaupun sekarang ni kita panggil Tony, Tony dah tak ada. Siapa katanya Tony tu? Tony tu A'udzubillah minasyaitonirrajim. Yang kat belakang tu kata, oh Tony Syaitonirrajim. Saya tak nak dah panggil setan, dia tak sedap. Saya panggil lah Syaitoni, Tony, nama putih sikit. Tony dah tak ada di bulan Ramadan ni. Orang kata dah kena ikat. Yang bersedih selalunya kita percaya, kita orang Islam, bila kita bersedih lagi mudah kita diganggu, betul? Tapi kalau bulan puasa ini, Tony dah diikat. Kalau kita berada dalam kesedihan, sebenarnya kita telah dilatih, kita yang melatih diri kita untuk tidak boleh untuk keluar dari kesedihan itu. Sekarang ni bulan Ramadan ni ialah bulan yang paling mulia dan paling mudah untuk kita bersihkan hati, bersihkan lidah. Sekarang itu chapter nombor 1. Saya dah cerita tentang kesedihan seorang wanita yang telah didera oleh suaminya berkaitan emosi. Bukan dera pukul Penderaan ni tuan-puan banyak contoh bukan fizikal je, bukan pergi pak, itu fizikal. Penderaan emosi itu yang paling sakit. Tahu tak bila kesakitan, wahai jejaka-jejaka tampan di sini, tahu tak bila kesedihan itu yang teramat sangat untuk seorang wanita? Bila dia menangis lagu mana? Bila dia nangis tak ada lagu. Kalau orang perempuan lagi tu okey lagi kot, insya-Allah, walaupun dia bersedih. Tapi kalau dia menangis tak berlaku, tak reti. Diam, tak boleh keluar. Itulah kesakitan yang teramat sangat untuk seorang wanita. Pernah tak sahabat-sahabat di sini kita lalui? Mungkin pernah. Saya nak ceritakan lagi satu. Itu emosional negatif berbeza. Saya nak ceritakan satu lagi kisah di mana pada, ingat bila saya cerita ni, ingat tadi saya bawa hadiah ni. Saya bawa hadiah, tapi bukan sebab hadiah, masa ilmu kan. Pada 17 hari bulan Disember 2023, saya telah kehilangan seorang insan bernama Ayah. Bolehlah nyanyi lagu Ayah, tak boleh nanti nangis. Dia ingat lagi, mak saya masih dalam edah, mak saya masih bersedih. Mungkin ramai tak tahu student-student saya, sebab saya tak kongsi pun dekat LB. Kalau orang lain meninggal dia kongsi, saya tak tahu kenapa saya tak kongsi lagi. Saya kongsi sikit-sikit je.
Tak kongsi langsung sebenarnya. Kongsi gambar kubur on the first day tu, cakap ayah dah pergi dekat story, bukan pun dekat feed. Itu je. Yang tahu yang tak tahulah. Nak ceritakan emosi negatif saya sendiri sebagai seorang kaunselor berdaftar. Saya sendiri mempunyai emosi negatif. Kenapa? Tuan-tuan bayangkan bapak saya masuk hospital. Saya dah boleh tahu dah. Orang Islam kata beberapa hari nak meninggal, mata tak bersinar. Okay? Hidung jatuh, telinga ke tepi macam tu. Kaki bukan lagi gitu kaki dia, ayah saya orang Kelantan, so kaki dia apa gitu. Pakai budu. Tapi saya kalau kecek Kelantan, semua orang siap, tapi bolehlah pantai. Okay, so you know what happened? First day saya pergi ziarah ayah dah sakit. Rupanya dekat rumah dia menahan kesakitan. Dia duduk berseorangan dengan mak dekat luar lah. So dia duduk berseorangan. Tiba-tiba adik saya balik, ayah kenapa? Ayah sakit. Pada waktu itu kita semua busy kerja. Tak ada orang yang melayan adik yang seorang ni. Saya pula duduk kat Nilai, ayah duduk dekat Ampang. Nak pergi balik, kita baru sampai rumah nak pergi. Adik urus saya ya. Kakak baru sampai dari rumah. Kakak minta maaf ya adik, tolong ya. Okey kak, orang tak boleh hantar ayah kak, orang seorang. Orang hantar ayah pakai ambulans boleh kak, saya sulung. Saya seorang je kakak, lain semua lelaki. Tiba-tiba keluar yang kecil tu perempuan. Jealous tau masa dia keluar. Kenapa dia ada? Sebab saya dah biasa perempuan. Anyway, boleh tak? Adik-adik lelaki yang lain semua begitu. Tinggallah adik lelaki yang paling kecil ni. Okay? Yang perempuan last kan, dia second last. Adik lelaki yang paling kecil. Dia lah yang panggil ambulans. Dia sendiri tak boleh nak urus. Orang kalau dah sakit, puan tahu tak, beratnya dia tak boleh nak angkat. Dia ada lagi tapi dia dah tak sedar. Sebab pada waktu itu oksigen level ayah saya dah jatuh 86 ke bawah. Bila saya cerita je dekat kawan-kawan ke office, sebab kadang-kadang saya terpaksa keluar awal, tapi saya tak bagi tahu ramai orang. So orang salah faham. Bila sebut oksigen level jatuh, ingat penyakit COVID. Sial bapak saya, dia bukan COVID. Dia hanya sakit paru-paru. Paru-paru dia kena jangkitan kuman. Dan bayangkan esoknya pula saya ada training dekat Bank Negara. Esoknya saya pergi sebab hari Ahad ziarah. Hari Isnin saya dah kerja. Ayah, kakak minta maaf, video call boleh? Video call dia hari Sabtu kan, hari Ahad jumpa, hari Isnin video call, hari Selasa. Masa hari Ahad tu jumpa lagi ayah tu, saya cakap apa? Ayah, kakak hari Isnin ada dekat Bank Negara, kakak ada program, kakak pergi boleh? Boleh, sebab saya perasan sikit anak saya ingat dah konon kalau adik saya dengar ni sakit hati dia. Okey, saya kira rapat lah dengan ayah sebab anak perempuan sulung yang seorang je perempuan kan. So lepas tu cakap juga ayah, lepas Bank Negara tu, esoknya malam tu juga kakak kena terbang pergi ke Sabah. Jadi kakak memang tak dapat jumpa ayah, kakak hanya tak sempat. Lepas tu sebelum kakak pergi, kakak nak tanya dekat ayah, sebab saya dah macam somehow saya rapat sangat dengan dia, saya boleh rasa ayah nak pergi. Dan ayah saya sakit jantung, banyaklah penyakit dia, so kita dah rasa macam tak sedap. Tapi saya cakap benda ni je, ayah boleh tak tunggu kakak? Saya cakap macam tu, saya tanya ayah saya, ayah boleh tak tunggu kakak? Demi Allah saya tanya ni depan suami saya dan depan adik saya seorang lagi yang nombor 3 lelaki, Azri nama dia. Saya Azri, dia Azri. Kita tanya dia, boleh tak ayah? Ayah kata, kejap bapak saya buat macam ni tau, kejap dia kira. Berapa hari bulan kakak nak balik? Hari Ahad. Hari bulan 17 lah kan? 17. Kakak balik hari Ahad. Ahad pagi sempat lagi. Dia cakap. Masa saya, lepas tu kakak kata, kakak nak pergi Sabah, lepas tu kakak terus ke Sarawak ayah. Sehari je kat Sarawak. Lepas tu kakak balik hari Ahad pagi ya. Okey, hari Ahad pagi ayah ada lagi. Tapi masa tu kita mana terfikir. Dan bayangkan tuan-tuan, saya dekat Sabah tu, kejap-kejap adik-adik oksigen ayah drop 70. Kejap lagi, okey balik. Dan saya dah terfikir, kita dah baca dah 100 hari pergi, 40 hari pergi, seminggu pergi. Pada waktu tu saya dah tengok dah ayah saya punya oksigen okey ke apa ni, sampai dia kena intubate, yang masukkan benda tu. Saya tak sedap hati. Masa di Sarawak saya kena pergi juga sebab saya seorang yang sangat bertanggungjawab. Dan bapak saya tahu kakak ni memang macam ketua keluarga.
Okey. Dan bayangkan perasaan saya dekat sana. Dengar daripada adik-adik pula hebat-hebat. Dia kejap-kejap update, kejap-kejap update. Tuan-tuan tahu tak, hati saya tak tenang. Saya kata tak boleh ni, aku anak derhaka kalau aku tak balik. Sebab pula. Lepas tu cakap dengan suami, boleh tak saya nak balik Jumaat malam ni? Baliklah kalau you nak balik. Tapi kalau you rasa tak boleh, you baliklah Sabtu pagi. Saya tengok flight, itulah dia. Anak didik saya seorang ni, nama dia Siti Normalia daripada UN, yang banyak bantu saya. Doktor, flight. Tak boleh dia, Sarawak ni dia pelik sikit, malam-malam Grab tak ada. Saya nak susahkan pelajar saya pun saya tak sampai hati. Jadi saya pun booklah flight pagi-pagi buta. Pukul 5 lebih flight saya dari Sarawak. Sabtu pagi. Saya tak jadi balik hari Ahad. Saya sanggup korbankan jiwa, raga, duit. Apa sangatlah duit kalaulah kita tak dapat jumpa ayah. Hati saya memang tak tenang. Anak didik saya dah tunggu daripada doktor. Tak apa doktor, kita orang tak tidur pun tak apa, kita orang hantar. Takut tak ada duit, hantar semua. Nak jadikan cerita, dah sampai airport, saya balik, saya mandi, takut COVID dalam plane tu batuk. Saya spend hari Sabtu tu dari pagi sampai petang. Bila petang tu, saya cakap dengan mak, kakak lapar lah, kakak nak pergi makan. Dah pergi makan tu lambat dah pula kan. Bila dah waktu tarik dah masuk tu, jumpa ayah dalam sejam. Sempat bisikkan. Daripada sejak kali saya ziarah ayah tu, saya akan bisik Allah. Mak saya kata, bacalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mak, orang kalau dah nak pergi tak boleh. Saya buka mata ayah. Mak, kakak rasa bisik yang tak nak dah cakap depan ayah sebab dia dengar. Sekarang dia bangun, dia lepuk saya kan, kakak ni ayah pengsan je. Barulah betul-betul jadi anak tak guna. Lepas tu, bisik, mak, kakak rasa ayah nak pergi, mak. Mak panggil lah adik. Kenapa akak cakap macam tu? Mak tengok mata ayah. Tak adalah. Saya hari Sabtu tu. Tapi dalam kepala saya, Masya Allah, bayangkanlah bagaimana emosi negatif saya. Anak tak guna. Anak, tak naklah sebut saya anak derhaka kan. Tapi anak tak guna. Kenapa tinggal ayah? Walaupun sebenarnya ayah dah bagi izin. Nanti saya akan ceritakan bagaimana saya tangani emosi negatif ni. Macam mana saya jadi okey. Lepas tu, ini dia pun tak tahu kisah ni kan. Lepas tu saya pergi cakap dengan mak, tengok kaki ayah mak. Kaki ayah saya dah straight. Cuba you all buat. Boleh tak straight? Kalau macam ni sekarang boleh lah. Sebab itu pun sakit kan. Sakit kalau kita strain awal kaki. Cuba buat, sakit kan? Sebab kita terpaksa. Kita memaksa. Tapi bayangkan ayah saya kaki dia memang dah lurus. Telinga dia saya cakap dengan mak, telinga dia okey lagi. Tengok hidung. Nampak macam hidung. Siapalah saya kan? Saya bukan malaikat maut, tapi kita manusia, kita akan tengok macam ni. Tapi hati saya berkata, panggil adik-adik. Adik-adik saya semua datang, kecuali seorang. Sebab kebetulan hari jadi dia 16 hari bulan 12, hari Sabtu. Kita kata mainlah datang, kita sambung dengan ayat, tapi dia tak ada plan lain. Kita tak apa. 17 hari bulan tu, saya di rumah memasak. Bayangkan kalau saya balik pukul 17 hari Ahad. Sebaik saya balik hari Sabtu. Itu sebabnya Allah gerakkan hati saya. Walaupun pelbagai emosi negatif dan reaksi yang saya rasa sendiri, orang lain adik-beradik saya rasa okey, saya yang rasa. Hari Ahad tu dapat berita, adik call, saya tak nak angkat. Saya cakap, saya tengah masak sebab saya kesian mak saya dah penat. Saya masak untuk adik-adik sambal udang, ingat lagi. Sebab ingat nak hadiahkan untuk adik-adik. Tiba-tiba adik Azriel call. Semua nama kami AZ Azriel call. Kejap lagi adik N call, Azrin call. Kejap lagi mak call. Mak call baru saya angkat. Tapi adik-adik saya yang lain dah call anak-anak saya. Anak saya dah pegang saya, nama dia Adam. Mami, Atuk dah tak ada. Lembut je dia cakap. Kalau dia gelapar, bayangkan, Mami, Atuk dah tak ada. Apa agaknya saya? Tapi dia cool je. Dia pegang mak dia. Mami, Atuk dah tak ada. Saya tengah masak sambal udang. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, tengah kacau-kacau. Saya masak je. Tak. Atuk tunggu Mami. Dia dah janji, dia tunggu Mami. Tapi mata dah. Sekejap
InsyaAllah. Itu satu trik lagi dalam kaunseling. Kalau orang nak nangis, jangan bagi tisu. Biar dia nangis dulu. Sebab kalau dia bagi tisu, dia terus stop. Dia kena nangis. Nangis tu ialah cara tanda meluahkan. Kalau isteri nak nangis, jangan tisu-tisu atau kain. Jangan sabur. Biar dia nangis. So, itu cara dia nak luahkan. Lepas tu, saya memang buat begitu. Tanya suami saya, ya Allah, ayah saya seorang pembaca Al-Quran. Ayah saya seorang yang memang baca Al-Quran. Dia memang pegang. Dia boleh tahu agaknya. Dia boleh rasa lah, dia tak tahu tapi dia rasa. Dia nak pergi. Dia boleh cakap dengan saya, kakak, make sure kakak balik hari Ahad. Memang saya balik untuk sambut jenazah dia. Nasib baik saya balik hari Sabtu untuk sambut dan lihat ayah. Kalau tidak, habislah saya. Forever saya akan rasa menyesal. Agaknya. Dan ayah selalu pesan, jangan nangis. Awak tahu tak? Masya Allah, tak ada seorang pun adik-beradik saya yang menangis teresak-esak. Ibu tak menangis. Tapi menangis semua yang macam kawan kita kat belakang-belakang tu, dia menangis pelan je kan? Menangis je. Macam itulah saya pertama kali saya menjerit, ayah! Macam dalam drama. Tapi betul, itu yang saya menjerit. Ayah! Ayah tinggal kakak. Itu je. Lepas tu anak saya pegang, mami. Sorry dia sebat sikit, dia teringat. Mami, atuk dah tak ada. Atuk pesan jangan sebab mami, jangan nangis. Emosi negatif juga ialah sedih yang melampau. Rasa menyesal yang teramat sangat. Okey. Lepas tu teruslah buat teknik dia. Ialah agaknya orang yang sama, wanita itu tadi lelaki itu amalkan agaknya. Apa yang saya selalu didik pelajar-pelajar saya, buat 3R. 3R. R pertama retract. Dia dalam bahasa Inggeris retract. Retract tu maksud dia apa? Undur diri. Jadi saya undur dari keadaan itu. Saya tak boleh lah undur diri tu. Undur dari keadaan itu. Relax Aziz. Memang macam gajah berbunyi. Nak beranak agaknya. Saya tak pernah tengok gajah beranak. Bunyi macam gorila pun ya. Betul tak abang? Betul ke tidak? Cakaplah betul ke tidak? Dia takut. Itu suami saya. Betul. Anak saya semua saksi. Lepas tu bila dah undur, bila dah retract, apa saya buat? Retake. Bukan, saya tarik nafas. Anak saya kata, mami saya drive. Okey, baik-baik bawa kereta. Saya duduk dekat depan. Saya kata saya tak duduk belakang. Bila dia drive tu, saya nangis. Mami, atuk tak kasi nangis. Berdosa mami. Lepas tu tarik nafas. So first kali retract sambil undur. Tarik nafas dalam-dalam. Kalau stres, kalau sakit hati, kalau sakit apa-apalah, kecuali sakit kepala, jangan lupa makan Panadol. Ya, saya tidak jual Activas, tapi sila makanlah ubat-ubat. Lepas tu nafas, tarik teknik pernafasan. Sambil bernafas tu, saya sebenarnya rethink. Saya berfikir. R yang kedua, rethink. Berfikir semula. Saya fikir, ya betul anak saya kata. Ayah kata jangan nangis. Kematian itu pasti. Dia pun tak tahu bila dia nak pergi. Yang tahu-tahu dia dah pergi. Ya. Dan nombor 3, saya dapat respon dengan baik. Respon 3R. Retract, rethink, respon. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, memang saya percaya kepada teknik ini kerana saya amalkan. Dan demi Allah, bila sampai ke hospital, bila saya sampai nampak semua ramai saudara mara, bila saya masuk macam lautan laut merah di Nabi Musa alaihi wasallam pukul dengan tombak dia kan, terbelah kan, macam tu juga dah lautan manusia di depan saya, bagi saya laluan. Bukankah itu rezeki? Mudah sangat. Ayah saya punya beg sepatutnya kena bayar RM800, dia hanya bayar RM10 je.
nak bawa mayat, jenazah mayat, minta maaf, jenazah dia daripada hospital Ampang ke Surau Ampang, dan kemudiannya disolatkan sekali di situ. Ramainya manusia kerana dia juga adalah orang-orang jemaah Surau, dan kemudiannya dibawa ke Masjid Hishamuddin. Ramainya lagi 2 kali solat. Subhanallah, Masya Allah, rezeki ayah saya. Dan dia selalu kata, kakak, ayah nak ditanah sitai, berkata sitai, simpan kan, simpan dekat sebelah masjid. Tercapai dekat Masjid Hishamuddin. Masya Allah. Tetapi emosi negatif saya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya marah kat diri saya. Kenapa aku pergi Sabah? Kenapa aku pergi Sarawak? Tapi nasib baik aku balik. Tapi yang menjadikan saya kuat 3R tadi, dan saya, kita kan ada Allah, kita boleh berfikir. Saya ingat kata ayah saya yang tadi saya kata, mati itu pasti, dan ayah janji tunggu kakak. Bayangkan kalau dia pergi lebih awal. Dan ayah saya dan jenazah selalunya kalau ke Ampang tu dia simpan, dia panggil sipai lah Kelantan kan. Dia tanam, dia kebumikan cepat. Mungkin saya tak sempat jumpa. Bukankah itu, bila saya reflect balik kan, itu rezeki lah. Dan awak semua tahu tak, di kala itu tak ada seorang pun adik-beradik saya menangis terisak-isak. Semua cool je. Ayah saya dan anak hebat, cool je, menangis semua. Tak nangis. Termasuk ibu saya. Bila di kampus dia tanam, semua dah okey, jirus air. Bila nak jirus air, matikan kakak dulu. Saya cakap, mak dulu. Tak, kakak dulu. Adik-beradik saya berlari-lari cari saya. Kakak dulu. Bukan ke itu boleh keras lah emosi negatif itu. Tak ada dah. Kakak dulu. Dan bila saya tanya, kenapa semua yang kakak dulu? Cium ayah kakak dulu, jirus ayah mandi kakak dulu, jirus air di kuburan kakak dulu. Adik-beradik semua, perempuan dengan mak sini, 2 orang kerja dengan anak saya. Lelaki semua di sini dengan suami dan anak-beradik saya yang lain. Kenapa? Itu kita tahu bahawa itulah syukur saya dapat, orang kata apa, sesuatu yang baik. Emosi saya yang negatif tadi hilang. Sebab ayah saya pergi dengan baik. Dia cakap apa dia? Waktu ayah pergi hari itu, dia kata, doktor, Ani sepoi-sepoi bahasa. Betul ke tak dia? Kalau tipu, dia tipu. Sejuk doktor. Saya tak ada sabar pula waktu tu saya sudah. Lepas tu baru saya perasan dia tak ada angin. Dan lepas tu ramai orang salatkan dia. Mak saya lepas tu datang kat saya, pegang sini. Kakak, mak dah jadi janda ya? Mak bukan janda, mak bayu. Tapi saya cakap macam ni, mak bayu. Mak kuat Nampak mak saya keluar mata. Semua itu adalah kekuatan. Sebenarnya apa yang saya nak sampaikan, bila diri kita terdidik. Terdidik macam mana? Terdidik, nombor 1, ayah, ada 3 perkara yang saya nak kongsikan. Moga-moga bila saya kongsikan, ayah dan saya dapat pahala. 3 perkara yang dia selalu kongsikan kepada saya. Nombor 1, kakak kena jaga apa dia? Agama. Solat 5 waktu. Kalau belum tak saya buat sunat-sunat dulu pun tak apalah kakak, buat je lah yang wajib. Sekarang ni suami saya Chinese, masuk Islam, dia lebih rajin. Dialah mendidik saya tahajud semua. Alhamdulillah. Agama. Dan kesan agama itulah yang membuatkan kita banyak berkasih sayang. Jangan nyanyi lagu sayang-sayang orang tu. Nyanyi banyak lagu sayang lain. Berkasih sayang sesama manusia. Itu love. Agama love. Dan nombor 3 ialah knowledge. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ilmu. Kita perlu ada ilmu. Kalau kita sedih, apa kita nak buat? Jangan terus fikir hidup ini tak bermakna, aku nak lompat. Kalau lompat, si kata lompat tu tak apa. Dia lompat benda lain. Lepas tu mudahnya untuk seseorang itu kata dah kecewa, suami tinggalkan. Memanglah saya faham, itu adalah kekecewaan. Tapi kita kan ada agama, kita ada Allah. Anak kepada Fatah Amin dan juga siapa nama isteri dia, Fazura. Ditanya, panggil Nyama kan, Fatimah Aisyah nama dia. Nyama jawab apa bila orang tanya? Nyama, Mami happy bila? Bila Mami ada Allah.
budak kecil tu. Daddy Fatah Amin happy bila? Bila daddy ada Allah. Kita lupa. InsyaAllah kita balik semula kepada agama. Dan kita semua adalah hebat. Jom kita perkasakan diri kita. Macam mana kita nak perkasakan diri kita? Nombor 1, kita nak kena buat macam tuan-tuan sendiri dekat tempat kerja. Kan kadang-kadang geram je dengan kawan ni. Kan kau asyik cuti, monteng je, tak pasal-pasal aku yang kena. Aku juga, balik-balik aku juga. Ni dah gelak-gelak ni betul lah tu. Kadang-kadang kita geram. Dan kita sebagai wanita, kita memang ada banyak perasaan. Adik-adik, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, percayalah. Yang satu ini, kalau kita kuat, kita ada perkasakan diri, kita ada power to. Perkataan dia empowerment, power, pemerkasaan perkasa. Power tu ialah kita ada power over. Kita ada power atau perkasa untuk aku malas lah nak fikir perempuan dia datang ke dia tak datang. Memang aku dah biasa buat je. Dapat ada kat situ. Power over, kawal diri kita. Nombor 2, power tu. Tuan-tuan boleh ambil tindakan. Kadang-kadang kita ada kawan-kawan yang suka gosip. Saya kerja pun ada kawan-kawan kadang yang suka gosip-gosip. Apa yang kita buat? Saya bangun. Saya kata, saya just cakap, tak baiklah. Dia cerita pasal apa ni? Pasal kerja ke gosip? Oh gosip. Bangga pula tu kan. Oh okey. Tak baiklah. Jomlah kita stop. Tapi dia masih menggosip. Apa yang kita buat? Power to act. Maksudnya tuan-tuan semua ada power atau boleh mengambil tindakan untuk bangun dan belah. Apa duduk sibuk duduk situ? Bila kita terdengar perkara negatif, demi Allah, negatif ini mudah. Kan ada Tony tadi kan, dia dah latih kita kan. Dekat dalam brain ni dah ada tempat negatif. Stop. Dia kata stop. Simpan. Keluarkan. Power tu, bangun, calon. Abang, orang sebelah kita beli BYD. Kita bila nak beli kereta baru bang? Abang nak raya ni, kita kena lawan Cik Ta ada 16 baju. Saya maaf Cik Ta ya, saya gurau je. Kita nak ada 17 baju bang. Janganlah, kita ikut kemampuan. Dia punya periuk besar. Okay, belanja dia pun mungkin besar. Kita ikut kemampuan kita. Yang nombor 3, power wave. Kita ada sahabat-sahabat di sekeliling kita. Itu sebabnya kita kena berukhuwah. Bersilaturahim itu, saya pun baru belajar juga dengan Ustaz Zaidul. Bersilaturahim itu dengan saudara mara, dengan keluarga, tapi berukhuwah sesama kita. Macam lagu raya, bersalam-salaman, sesalam, assalamualaikum. Kalau orang tu tak jawab, muka dia macam ni, kita pun jawab, kita pun senyum, alhamdulillah, masya Allah, pahala kan? Kan best, tapi memang susah. So kita kena latih. Itu sebabnya kita kena sentiasa menyakini sesama kita. Power wave, kita ada orang support system. Itu maksud dia. Ya, support system. Yang nombor 4 sama je dengan apa ayah saya cakap, power within, perkasa dalaman, iaitu ilmu. Itu sebab orang putih kata knowledge is power. Okay, knowledge is power. Itu sebabnya kita kena berilmu. Tapi bila kita berilmu, jangan pula kita sombong. Kau salah, kau tak pandai, aku pandai. Jangan. Bila kita berilmu, kita ikut rasmi parti. Dan tujuan kita berilmu itu untuk membantu dan mendidik orang lain. Betul? InsyaAllah. So, kita memang ada masa sampai pukul 12 ke apa? Memang ada masa sampai pukul 12. Ada masa lebih sikit tak untuk bagi hadiah? Okey. Cukup. 5 minit aja. Okey, so kita nak cepat ya. Apa yang saya nak kongsikan sebenarnya di sini adalah apabila kita berasa sedih, rasalah sedih itu. Rasa. Apa rasa dalam lidah? Biarkan anda bersedih. Tapi kan, puan-puan tahu tak, saya pernah kongsi dulu, otak kita ni cerdik, Allah dah jadikan sangat hebat. Kita hanya boleh menerima benda-benda yang negatif selalunya tak lama, 20 minit je. Ada kajian saintifik mengatakan 20 minit je. Yang kita duk pergi resah-resah pun. Tapi saya tak katakan kalau kita bersedih kerana ditinggalkan suami curang, kematian, krisis, banjir, itu lain ya. Itu memang bersedih je ramai. Ini bersedih kawan tak ajak makan,
Tiba-tiba ajak akak sebelah, dia tak ajak kita dah. Terasa betul lah, dua orang terasa. Tak payah terasa. Rasalah sekejap je, 5-10 minit. Yang lain itu setelah 20 minit syak, kita sebenarnya yang menyakitkan diri kita sendiri. Jadi kalaupun nak merajuk dengan suami saya ni mungkin tak reti nak peluk-peluk saya kan. Saya selalu pergi kat dia, abang peluklah saya, peluklah. Aku pula kena jadi gedi-gedi pergi kat dia. Dia tak reti, so kalau tak reti kita didik. Okay, kalau isteri tak reti peluk, mari sayang. Ada pelik, abangnya dah kenapa? Ada lelaki buat pelik pula. Dan kenapa 3 Jumaat lagi ke? Buat tepiat ke? Risau pula kan? Okay, so saya rasa yang pentingnya kita tahu kita nak bersedih, anda layak untuk bersedih, anda marah, anda layak untuk marah, cuma kawal. Kawalan itu yang paling penting, macam mana kita mengawal diri kita daripada lapar dan dahaga dan mengumpat di bulan yang mulia ini. Kita juga mengawal diri kita daripada merasa cemas, negatif sentiasa. Kita kawal. Macam mana nak kawal? 3R tadi. Undur, nafas. Fikir semula. Lepas tu baru respon. Kadang-kadang bila kita respon terus, kita menyesal. Terlajak perahu boleh undur, terlajak kata anda menyesal. Okey, so saya rasa saya berhenti di sini dulu sebab saya nak bagi sahabat-sahabat di sini soalan dan saya ada bawa hadiah juga sebenarnya. Okay. Tapi soalan-soalan ini semua saya turun ke saya boleh duduk sini dulu? Saya duduk sini dulu. Saya turun yes. Okay. Saya nak tanya soalan ini semua berkisar daripada apa yang saya cakap tadi. Ya, jadi siapa yang dengar sila lari ke depan. Okay, ini dia saya duduk sini risau. Sila lari ke depan, kita perkasakan diri kita, okey. Dan saya harap tidak kira juga hanya wanita, lelaki pun boleh belum berlari juga ya. Nombor 1 soalan saya adalah apakah yang dimaksudkan dengan pemerkasaan? Saya tak cakap, saya nak tahu je. Apa maksud pemerkasaan? Apa tu apa maksud dia? Ini saya. Nama siapa? Oh, ini saya pernah jumpa. Nasi kan? Dua ada di sini. Tak ada. Kamu memang kerja di sini? Iya. Macam pernah aku lihat. Tapi di mana ya? Okay. Apa jawabannya? Saat itu kita kena kuatkan janji. habis itu ambil tindakan gagah berani dan berfikir positif. bagus. Kita bagi hadiah nanti aja ni. Ada hadiah tak? Ada 3. Itu lainnya. Saya punya dulu ya. Saya mana ni? Tak apa, saya nak bagi kamu pilih sebab kamu berani. Ini cantiknya hadiah siapa datang pergi. Cantik. Okay, nak yang mana? Kamu pilih aja. Cantik ke saya ada nak. Tanya, thank you. Terima kasih. Okey. Okey, meja. Okey, ada 2 lagi hadiah yang comel-comel untuk kawan wanita kita. Kawan wanita. Lelaki pun boleh, saya ada hadiah untuk lelaki juga. Siapa jawab, saya bagi. Okey, saya nak tanya soalan. Apakah teknik untuk kawal perasaan kita? Teknik dia tadi saya ada sebut. Datang kat depan. Cepat, Puan, jom. Apa dia teknik tadi? Okey kan? Hebat ni. Apa teknik dia tadi? Salam, nama siapa? Okey, cuba. Kita perlu tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Dia ada 3R. Apa tu 3R? Track, testing dengan respon. Okey, dia rating fikir semula. Sedap Puan pegang saya. Saya membayangkan suamiku yang pegang. Kalau puasa kan tak boleh siang hari kan. Saya tak okey. Puan pilih yang mana satu. Ya. Terima kasih.
Okey, satu lagi jawapan mutiara. Ini mutiara yang benar ya, bukan tipu. Maksudnya dia fresh water pearl. Okey, memang saya pergi Sabah hari tu. Saya memang beli banyak sangat. Memang saya niat untuk hadiahkan. Okey, apakah soalan seterusnya? Soalan mudah Bilakah pemergian arwah ayah saya? Supaya dia kena lari. Siapa lari dulu? Main boleh juga. Boleh juga. Di depan. Okey, tahun? Tahun 2023. Okey, there you go. Sekejap ya, ada lagi satu. Terima kasih. Okey, awak dapat yang ni. Dapat hadiah hari raya. Terima kasih. Saya bagi soalan lain lah kan? Soalan lain lah. Soalan mudah. Ini saya cerita pasal apa? Oh, okey. Berapa minit kau tak kita berfikir sebelum berapa minit kau sepatutnya kita tak berasa sedih? Kita boleh berasa sedih, tapi kita sepatutnya stop. 20 minit, betul. Gamak. Terima kasih. Okey, saya ada lagi hadiah. Okey, saya nak tanya apa pula Lia? Bagi soalan di sini. Bagi tak reti dah nak bagi soalan. Soalan apa? Okey, bagaimana, apakah dia contoh-contoh emosi negatif? Mai depan. Contoh-contoh emosi negatif. Tuan tak boleh tak? Contoh-contoh emosi negatif. Sedih melampau. Ya betul. Jom kita bagilah apa yang ada ni. Okay, there you go. Kita yang depan harap menerima dengan sudi. 1, 2, 3. Terima kasih. Apa lagi soalan dia? Tadi Cik Sandi bercerita tentang gambar. Apakah tujuan? Okey. Tadi kita ada cerita tentang suicide kan, dia disebut tentang 3 benda. 3 benda tentang sebelum bunuh diri. Apa dia? Ingat tak? Jadi satulah. Apa dia? Dia kena mai kat depan. Nak cuba tak? Mesti kau tak dengar. Awak dengar tak? Awak nak datang tak? Saya pergi kat awak. Awak tak dengar juga. Okey, siapa yang nak cuba? Apakah tindakan sebelum seorang itu melaksanakan apa tu dia sebelum bunuh diri, apakah dia punya benda tu lah. So jawapan dia ada 3. Boleh ke? Tak boleh. Bagi chance lah orang lain. Saya dah bagi dah jawapan tadi. You want try? Jom lah. Okay, siapa yang nak fikir jawapan? Jom. Apa jawapan dia? Saya dah bagi jawapan je. Puan, main Puan. Kita lupa dia punya jawapan sebenarnya. Saya dah bagi jawapan dah kalau dengar betul-betul. Aku buat apa kata? Mai sayang, come. Dia pergi sana. Apa dia? Saya tak tahu. Dia fikir dulu, dia merancang. Betul. Terima kasih. Tak gambar. Nak salam. 2. Okey, jualan lelong last. Okey, senang je lah. Apa nama penuh saya? Cepat Puan. Dah tak tahu tak? Oh ya, dia baru Google lah. Terima kasih ingat Google Macam mana tak gambar saya dekat dalam Google. Terima kasih Puan. Jom. Terima kasih. Okeylah. Saya serahkan semula kepada Cik Sani. Ini kuis juga. Ibu yang berdua. Tadi ada duit lain. Aku dah dapat tadi. Aku dah dapat 2 program yang itu lagi. Tidak ada menangkan program. Soalan itu. Ya. Soalan. Oh, saya cepat dia prepare satu.
Okey, baru ni kita telah sambut Hari Wanita. Okey. Saya tak kisah lagi nak Google ke apa. Apa tema Hari Wanita? Cik, fikir sikit. Duit raya. Tak tahu benar. Cepat sini, kena datang depan. Dia tak disebut dari sana. Dia kena datang depan. Mainlah. Guys, tak boleh. Siapa cepat dia dapat? Wanita diculang, negara bergoyang. Negara gemilang, alhamdulillah betul tepat. Wah, ni lagi hebat ni duit raya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi satu hadiah, dua lagi hadiah. Senang aja soalan saya. Apakah tema wanita, Hari Wanita? Tema dia dah tahu, warna. Tema warna Hari Wanita. Okey, yang belakang. Papa, mari sini ke depan. Sebab saya pun kena pakai baju purple sebab tu saya bagi top. Ya, sini. Best. Buat apa saya ingat dia kan? Punya, bukan saya punya. Last sekali. Saya berasal dari mana? Salah. Saya berasal dari mana? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan okeylah, boleh. Sebab sebenarnya saya orang Pang, KL. Bolehlah Negeri Sembilan pun betul. Okay, thank you Encik Sani. Okay, terima kasih ini dan tanya kepada semua pemenang. Jadi bagi program kita saya support sebenarnya mengenai kita dan juga hoki. Kita dah ada. Ingat sikit. Kami saya sebelah sini, dia dekat atas kira. Dan akhir sekali saya jumpa kita. Dan buka dalam printer ya. 1, 2, 3. Sabar baca. Terima kasih kita bersama. Okay, sekian saja ini untuk jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.